Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Saya Abang Muasli Abang Abdul Samad bersama anda dalam Berita Pagi Sarawak, edisi Rabu 9 November. Penubuhan makmal pengujian dapur gas domestik Sirim Berhad yang pertama di Sarawak mampu membantu kerajaan negeri merancakkan lagi pembangunan industri gas sekaligus melindungi keselamatan pengguna di negeri ini. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Oping berkata pembangunan makmal tersebut dapat memastikan setiap peralatan diuji dan dinilai oleh Sirim QAS International, anak syarikat milik penuh Sirim Berhad, sebelum dapat dipasarkan dan digunakan oleh rakyat di negeri ini. Sehubungan itu, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari menyeru penggiat industri di Sarawak terutama pengimport barangan dapur gas domestik untuk terus melaksanakan pengujian ke atas produk mereka yang kini boleh dilaksanakan di Kuching tanpa perlu menghantar ke Semenanjung Malaysia. Beliau berkata demikian pada majlis pelancaran makmal pengujian dapur gas domestik di Kuching. Teks ucapannya disampaikan oleh Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Julahi Narawi. Terdahulu, Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Sirim Berhad, Datuk Indra Dr. Ahmad Sabirin Arsad berkata, Sirim memainkan peranan penting dalam memastikan keselamatan pelanggan sebagai pengguna terakhir yang menggunakan dapur gas domestik. Tambahnya lagi, pelancaran makmal tersebut menandakan kemuncak perjalanan apabila Kementerian Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak melantik Sirim sebagai badan kawal selia yang mengendalikan ujian dapur gas domestik di negeri ini pada 2020. Datuk Indra Dr. Ahmad juga memuji Kerajaan Sarawak atas inisiatif melaksanakan sistem pengurusan anti rasuah ISO 37001, ABMS ISO 37001 dengan Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC sebagai agensi pertama yang menerima sijil tersebut. Dalam pada itu, majlis berkenaan turut menyaksikan pertukaran dokumen memorandum persefahaman selain menyerahkan pensijilan ABMS 37001 antara SEDC dan Sirim Berhad. Majlis Islam Sarawak MAS disaran untuk bekerjasama lebih erat dengan Perbadanan Pembangunan Halal HDC bagi memastikan perusahaan mikro, kecil dan sederhana tertarik untuk meneroka industri halal. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Oping memberitahu sehingga Ogos lepas sebanyak 746 premis di negeri Sarawak telah mendapat pengiktirafan sijil halal dan ini akan menarik lebih banyak pelancong dari negara Timur Tengah ke negeri ini dan juga pelaburan yang mesra Muslim. Jelas Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari, MIS telah merangka dan merancang hala tujuan strategik bagi memperkasa pengurusan halal Sarawak termasuk mengeluarkan surat perakuan halal Majlis Islam Sarawak untuk mengembangkan ekonomi industri halal saiz mikro. Beliau berkata demikian pada Majlis Perasmian Program Inisiatif Bajet 2022 bersempena Program Jelajah Halal Malaysia 2022 peringkat Sarawak di Kuching. Teks ucapan beliau disampaikan oleh Timbalan Menteri Undang-Undang MA 63 dan Hubungan Negeri Persekutuan Datuk Sarifah Hasidah Said Aman Hazali. Beliau menambah, kerajaan negeri menyokong penuh pelaksanaan Pelan Induk Industri Halal 2030 HIMP 2030 yang berdasarkan kepada 7 teras strategik utama. Ia termasuk menggalakkan tawaran industri halal yang berkualiti, inovatif dan berdaya saing, membangunkan syarikat-syarikat tempatan yang berdaya saing serta memacu peningkatan sosioekonomi yang lebih mampan, seimbang dan menyeluruh. Katanya pelan tersebut juga dilihat bergerak seiring dengan strategi pembangunan pasca COVID-19 2030 yang memberi penekanan terhadap sektor pertanian untuk mengeluarkan makanan berkualiti dalam memacu Sarawak menjadi negeri maju menjelang 2030. Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri yakin bahawa pasaran ekspor negara mampu diperluaskan lagi berikutan pertumbuhan industri halal global yang dijangka akan mencecah $2.8 trilion Amerika menjelang tahun 2025. Ketua Seusahanya, Datuk Lokman Hakim Ali memberitahu kerajaan telah meletakkan sasaran yang tinggi bagi industri halal dalam rancangan Malaysia ke-12 yang dijangka akan menyumbang sebanyak 8.1% kepada keluaran dalam negara kasar.
Datuk Lokman menjelaskan potensi pertumbuhan ekspor halal negara masih luas terutamanya bagi perusahaan mikro, kecil dan sederhana dan terdapat jurang yang perlu dirapatkan bagi membantu syarikat halal Malaysia memanfaatkan peluang perniagaan ke arah globalisasi. Sehingga bulan Jun lepas, sebanyak 16.4% daripada lebih 7,000 syarikat tempatan yang mempunyai sijil halal terlibat dalam aktiviti mengeksport. Beliau memberitahu demikian dalam ucapannya semasa jelajah halal Malaysia 2022 peringkat negeri Sarawak di Kuching. Beliau turut mendedahkan tahun lepas prestasi ekspor halal negara telah mencatatkan pencapaian yang memberangsangkan dengan peningkatan sebanyak 19% daripada 30.5 bilion ringgit kepada 36.3 bilion ringgit, iaitu hampir 3% daripada keseluruhan ekspor negara. Bagi tahun ini sehingga bulan Jun, ekspor halal negara melonjak kepada 30.3 bilion ringgit berbanding 17.3 bilion ringgit bagi tempoh yang sama pada tahun 2021. Program Belia Burgerpreneur memberi kemahiran dan melatih peserta bagi membina perniagaan burger supaya mampu menjana pendapatan melalui perniagaan tersebut. Timbalan Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Dr. Ripin Lamat berkata, program berkenaan adalah selaras dengan hasrat kerajaan dalam usaha melahirkan lebih ramai usahawan dalam khususnya kalangan belia. Jelas Dr. Ripin melalui kursus tersebut, peserta diberi pendedahan cara pembuatan patty yang berkualiti agar dapat menepati cita rasa pelanggan selain didedahkan cara mengendalikan bahan mentah, penyimpanan, keselamatan serta kebersihan bahan mentah dengan betul. Beliau berkata demikian ketika merasmikan program Belia Burgerpreneur anjuran Kementerian Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak dan Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak di Miri. Tambahnya, peserta turut didedahkan dengan pengiraan kos dalam pengurusan perniagaan serta pendedahan kepada lesen yang perlu ada untuk berniaga dalam bidang makanan. Beliau berharap agar semua peserta akan memanfaatkan segala ilmu yang telah diperolehi dan terus maju dalam perniagaan yang diceburi. Seramai 49 orang peserta menyertai kursus selama 2 hari itu. Calon Gabungan Parti Sarawak GPS di Parlimen Betong, Dr. Richard Rapu, individu yang berkelayakan untuk terus mewakili rakyat di kawasan itu. Timbalan Presiden Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB merangkap pengarah pilihan raya GPS atau Ahmad Douglas Ugah Embas menyifatkan Dr. Richard seorang yang berpengetahuan dan berpengalaman luas. Jelas Dato' Amar Douglas, Dr. Richard telah bersama dengannya sejak 2008 sebagai setiausaha politik dan ketika itu beliau merupakan Menteri Kabinet di peringkat Persekutuan. Setelah kembali ke Sarawak dan berkhidmat sebagai Adun Bukit Saban, Dr. Richard kemudiannya dilantik sebagai setiausaha politik kepada Premier Sarawak sehingga sekarang. Sepanjang tempoh tersebut, Dr. Richard telah banyak membantu beliau dan penyandang kerusi Parlimen Betong, Datuk Robert Lawson Chuat, dalam urusan kerja di kawasan. Beliau juga begitu arif mengenai kawasan luar bandar seperti di Betong serta kehendak penduduknya. Datuk Amar Douglas berkata demikian pada taklimat pilihan raya bersama ranting PBB di Sepauh. Datuk Robert ketika berucap pada majlis memberitahu keputusannya untuk tidak mempertahankan Parlimen Betong kali ini adalah atas kerelaan beliau sendiri. Tiada sebarang paksaan, sebaliknya keputusan peribadi yang ingin memberi laluan kepada kepimpinan baharu yang lebih muda. Datuk Robert mula menyertai politik pada 2006 sebagai Adun Bukit Saban selama 2 penggal. Beliau kemudiannya berkhidmat sebagai ahli Parlimen Betong pada Mei 2018 selepas memenangi kerusi itu pada PRU ke-14. Polis Sarawak telah meluluskan sebanyak 144 permit ceramah dan kempen kepada parti-parti politik di seluruh negeri setakat Isnin. Jurucakap Media Pilihan Raya Umum ke-15 Ibu Pejabat Polis Kontijen Sarawak, Superintendent Douglas Nyeging Taong dalam kenyataan media hariannya berkata tiada sebarang masalah yang berlaku semasa aktiviti ceramah dan kempen dijalankan setakat ini. Dalam pada itu, Superintendent Douglas memberitahu pihak polis telah menerima laporan berkaitan kesalahan menceroboh pejabat sebuah parti politik yang terletak di Jalan Tun Ahmad Zaidi Idrus, Kuching. Kes disiasat di bawah Seksyen 447 Kanun Keseksaan. Selain itu, polis turut menerima laporan kes melakukan khianat merosakkan bendera dan spanduk sebuah parti politik di daerah Bau.
Kes disiasat di bawah Seksyen 427 Kanun Keseksaan. Katanya siasatan lanjut akan dijalankan ke atas kedua-dua kes tersebut. Superintendent Douglas menambah, Pesuruhjaya Polis Sarawak menasihatkan parti politik yang bertanding supaya mengingatkan penyokong masing-masing agar tidak melakukan perbuatan yang menyalahi undang-undang yang boleh disabitkan dengan kesalahan jenayah. Prestasi kontraktor projek-projek di bawah kerajaan negeri akan terus dipantau. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Batu, Johnny Pang Leong Ming berkata, ini bagi memastikan pelaksanaan setiap projek pembangunan berjalan lancar dan siap mengikut jadual. Justru itu, Johnny Pang telah mengarahkan Jabatan Pengaliran dan Saliran Bintulu, Lembaga Kemajuan Bintulu BDA dan Jabatan Kerja Raya Bintulu untuk memantau rapat semua projek pembinaan yang akan dan sedang dilaksanakan. Tambahnya, keutamaan kerajaan adalah memastikan setiap projek pembangunan dilaksanakan dengan baik bagi kepentingan penduduk setempat. So I saw so many issues. That's why no wonder people keep on blaming and complaining. And then, as a wakil rakyat, Tanjung Batu, we will never be caught for such a big problem. And then I hope all the agency will, or I will chair the meeting to settle all these issues. So I hope whoever suffering for our last certain disaster, I hope we will settle as soon as possible. Beliau berkata demikian semasa lawatan ke tapak projek peparitan di Kampung Asyakirin Fasa 1 di Bintulu. Mengenai projek sakit di negeri ini, kerajaan katanya telah mengambil pendekatan relevan bagi membantu proses penyiapan projek berkenaan. Generasi muda di kawasan Meluan diseru mengutamakan pendidikan demi menjamin masa depan yang lebih baik. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Meluan, Roland Duat Jubin berkata, hanya melalui pendidikan dapat mengubah taraf kehidupan sama ada melalui akademik maupun mempunyai kemahiran yang tinggi dalam bidang-bidang tertentu. Ini adalah satu langkah dan untuk membimbing para pelajar atau anak didik kita ke mana arah tuju mereka demi masa depan mereka nanti. Jadi kita harus mengucapkan terima kasih kepada pihak pengajar yang dapat membantu kita mengadakan program ini. Beliau berkata demikian pada perasmian Hari Kerjaya dan Pendidikan Anjuran Pejabat Pendidikan Julau bersama rakan strategik di Julau. Mengenai program tersebut, beliau menjelaskan ia adalah bagi memberi penerangan secara bersemuka kepada pelajar yang akan menamatkan pelajaran untuk mengetahui jurusan yang bersesuaian. Beliau dalam pada itu meniru semua warga pendidik untuk bekerjasama dapat mewujudkan program pendidikan yang lebih berkesan khususnya di kawasan Meluan. Ini katanya bagi melahirkan lebih ramai anak tempatan yang berjaya sama ada dalam akademik, kemahiran ataupun sukan. Paparan itu tadi mengakhiri Berita Pagi Sarawak edisi Rabu 9 November. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Saya Abang Muazli Abang Abdul Samad. Sehingga berjumpa lagi. Salam keluarga Malaysia.